forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Saifuddin menjawab tentang isu 1.2 juta warga negara Cina tidak keluar dari negara Malaysia. Saya baca sikit. Hari ini saya menjawab fitnah yang dahsyat mengenai 1.2 juta pelancong Cina yang masuk Malaysia dan tidak keluar. Kita dengar jawapan daripada Datuk Saifuddin. Dia akan letak komen macam biasa. Kepada tajuk yang kedua, ahli yang berhormat juga bertanya tentang 1.2 juta pelancong Cina yang masuk tak keluar. Okey, sejumlah pelancong Cina masuk kemudian overstay dan segala macam. Hari ini saya nak jelaskan. Dari mana datang 1.2 juta ni? Ketika Larut menjadi Menteri Dalam Negeri, dia menjawab satu soalan daripada Tasik Gelugor pada waktu itu. Dia sebut, soalan itu menyebut tentang 1.2 juta. Maka masuk handset lah. Itulah bermulanya. Itu legasi lama. Kemudian Larut pada satu kenyataan media menyebut, 26 Ogos 2022, jumlah itu tidak betul. Larut, bukan saya. Ketua Pembangkang kata 1.2 juta tu tak betul. Ni dia. Tanya Ketua Pembangkang lah tau. Yang tanya saya. Nanti tak? Tak apa. Dua. Saya kata 22 bulan Ogos 2022, Kementerian Dalam Negeri, ini dia. Jumlah itu tidak betul, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bukan dia saja. Sebelum itu pun bangkit. Dan Paguh pun buat kenyataan yang sama. Duduk situ dulu. Kemudian ada penjelasan daripada Ketua Pengarah Immigration pada waktu itu. Jumlahnya dia kata cuma 8,000. Dia ada sebutlah di sini. Baik, hari ini saya nak jelaskan. Baik. Kita ni, bila pelancong masuk, dia masuk dengan pas khas, pas lawatan sosial. Okey, dia juga masuk dengan segala macam pas-pas lain lah. Ya, itu jelas. Tapi saya nak jelaskan. Kota Baru banyak tanya berkenaan dengan berapa yang masuk dan tak keluar. Saya nak jelaskan. Ketibaan daripada 1 Januari 2018 hingga 30 November pelancong dari Republik Rakyat Cina 8,491,653. Baik, pelepasan keluar 8,012,294. Apa perbezaannya? 479,359. Mari kita zoom in angka ini. Di kalangan 479,359 ada pemegang pas jangka panjang yang aktif. Dia masuk pegang pas jangka panjang, dia tak keluar lah. Jumlahnya 129,005 orang. Baik, dia juga ada berada di depo tahanan immigration yang kita dah tangkap. Dia ada kesalahan akta immigration, akta pasport, sejumlah itu. Yang kita usir 5,359 kerana kesalahan di bawah akta tertentu. Telah dikeluarkan pas khas. Pas khas maksudnya dia masuk 30 hari visa free. Dia tak keluar hari 31, tapi dia dah dapat permohonan pas khas. Mengikut undang-undang yang ada sekarang, seorang yang masuk ini dia masih boleh memohon pas khas. Ini peraturan yang sama. Paguh pun kekal yang sama, Larut kekal sama, sekarang pun saya kekal yang sama. Dia boleh mohon pas khas 30 hari, 30 hari, 30 hari. Maksimum 90 hari. Jumlah 141,783. Jadi, pas lawatan sosial yang belum keluar 84,817 daripada sejumlah 8,491,653. 84,000 ini masih ada. Baik, kita nak sebut, kita ada Malaysian Digital Arrival Card di mana mereka isi maklumat. Ini membolehkan pasukan penguatkuasa kita masuk dan cari mereka. Okey. Kemudian senarai nama ini kita serah kepada kedutaan negara berkenaan. Bila saya melawat negara China, saya sampaikan masalah ini. Menteri sejawatan saya bagi tahu, rakyat dia kalau keluar sekalipun langgar undang-undang negara yang dia pergi, masih boleh dikenakan tindakan. Tindakan kita satu, iaitu senarai hitam. Boleh. Okey. Jadi kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana Ketua Pembangkang pun kata tak betul. Tak payahlah nak heret keluar. Jadi
Dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar, KDN luluskan warga negara cara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Baik, saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Pagoh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Sembrong sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman Bagan Datuk. Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri, Sembrong Menteri Dalam Negeri, Pagoh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Ya. Yang kedua, yang kita bagi warga negara Cina, kita bagi warga negara Malaysia di bawah kategori 19.1. 19.1 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 15.1 maknanya isteri warga asing kahwin dengan suami warga tempatan. 19.1 ini warga Cina yang kita dapat bagi warga negara 100 orang. Itulah jumlah dia sejak 2013. Ini hiruk pikuk kat luar ni bagi warga negara cara borong, main sentimen. Sebab itu bila laporan dibuat, mainkan sentimen itu. Kita tahu, saya ada sejumlah rekod laporan polis. Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar, dalam masjid, dalam surau. Sebab itu polis buka siasatan di bawah 3R. Tanpa tanggungjawab, main sentimen. Sebab ini Cina. Dia main ke situ. Sekarang biar data berbicara. Saya sebut dengan terang. Pertama, 1.2 juta, Pagoh sendiri sebut, Larut juga sebut, itu tidak betul. Kerana yang masuk di sini dia masuk dengan pelbagai jenis pas. Pas ikhtisas, pas pelajar, pas jangka panjang, segala macam pas yang dibenar mengikut Akta Immigration. Akta yang sama yang saya kuasakan hari ini ketika saya menggebang Menteri Dalam Negeri. Baik, itu cerita 1.2 juta dan warga negara Cina. Sempurna nak bangun ke? Tak payah bangun lah, sempurna. Bangunlah, okey, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri sebut tentang pelancong Cina ni. Saya pun bangkit dalam perbahasan saya bila menyebut bukan pasal jumlah, tapi dari segi kedudukan mereka. Pasal saya dapati di kawasan saya, contohnya di Semporna, mereka terbabit walaupun diiktiraf sebagai pelancong tapi menjadi peniaga, ya. Dan saya dah minta kerjasama daripada bukan hanya pegawai daerah, malahan juga daripada bahagian immigration untuk mengambil tindakan yang tegas supaya jangan hanya ia menjejaskan peniaga-peniaga yang ada. Ini berulang kali saya bangkitkan di Parlimen. Cuma mungkin Yang Berhormat, pasal bukan jumlah tapi kelakuan, tindakan, supaya perkara ini dapat kita atasi. Kita tidak mahu nanti suara di sana di Parlimen dengar tapi dia still around there. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sempurna, saya cuma boleh mengesahkan hal yang Sempurna bangkit. Sememangnya dalam pemerhatian, dalam radar kita, yang tentunya ianya bukan hanya di bawah agensi kawal KDN semata-mata, yang Mohd pun tahu ada fungsi di peringkat kerajaan negeri, local government dan sebagainya. Jadi ini harus merupakan ikhtiar menyeluruh daripada kita. Ya, baik. Betul. Saya ada 13 minit lagi. Saya nak beralih kepada soalan ahli Yang Berhormat bangkit soal apakah KDN melaksanakan aplikasi soal artificial intelligence dari kawalan sempadan negara. Sekejap saya nak sentuh pasal Perlis ni. Pasal Perlis. Artificial intelligence soal meningkatkan kawalan keselamatan sempadan. Sekarang Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan proof of concept untuk kawasan 40 km sempadan Perlis Padang Besar sana yang melibatkan aplikasi artificial intelligence. Kemudian kami akan teruskan pula kepada POC penggunaan drone, bilik kawalan, kemudian cyber optik. Ini adalah alternatif pilihan kepada pendekatan pemasangan pagar ataupun tembok. Baru ini rakan saya Timbalan Menteri Besar Kelantan ada membuat usul supaya dibangunkan pagar sejauh hampir 100 km. Pagar tentunya memakan kos yang tinggi. Kami memilih untuk melihat kepada inovasi teknologi semasa. Kita mungkin perlukan sejumlah drone yang beroperasi, sejumlah pemasangan CCTV dan bilik kawalan untuk mengawasi sepanjang sempadan negara kita. Memang ada.
Dan sejak saya duduk di kementerian ini, antara perkara awal yang saya buat adalah saya wujudkan satu unit data science. Saya kumpulkan data scientist di bawah bumbung KDN. Jadi kebanyakan dasar yang kita buat adalah data driven policy. Misalnya, kita nak redakan kesesakan Tambak Johor, bangunan Sultan Iskandar dan kompleks Abu Bakar. Kita menganalisis data seharian 400,000 orang yang melintasi sempadan Malaysia-Singapura. Jadi kita analyse melalui unit data science. Pengguna yang paling ramai adalah yang naik bas, diikuti dengan yang menaiki motosikal. Jadi melalui short inilah kemudian kami katakan kami sedang melaksanakan proof of concept. Melintasi sempadan tidak lagi stamp pasport, tetapi memadai dengan membuat face recognition dan QR code. Dan ini sepanjang proof of concept memendekkan tempoh menunggu daripada 1 jam 30 minit kepada 25 minit saja pada masa puncak. Begitu juga kami sedang mengkaji Akta 7. Bukit Gelugor, Akta 7. Akta 7 ada tentang rekod jenayah dan orang tidak diingini. Jumlahnya 1 juta lebih. Kadang-kadang bila ada nama dalam ini, Tuan Petua, dia nak dapat kerja pun tak boleh. Nak minta lesen perniagaan pun tak boleh. Sedangkan nama dia 10, 15 tahun, 20 tahun dalam itu. Saya didatangi oleh satu keluarga dari Tanah Merah, bagi tahu kata anak dia baru dapat kerja kilang papan, kerja some, orang Kelantan panggil some, kilang papan aja. Tapi bila tauke kilang papan tu rujuk dengan polis kata anak dia termasuk rekod ini. Jadi apa peluang anak dia? Jadi kami berhasrat untuk melaksanakan, menjernihkan data ini kepada yang layak. Ini juga setelah kami analisis hampir 1 juta lebih mereka yang ada di dalam data ini. Itu sebagai contoh. Kami juga dalam penggunaan data ini melihat juga bahawa proses untuk melakukan aplikasi AI kepada banyak keputusan-keputusan dasar di bawah Kementerian Dalam Negeri sedang kami lakukan. Baik. Tuan Pertua, 10 minit yang terakhir ini saya juga memilih untuk menjawab ataupun memberi reaksi kepada rakan saya dari Arau cerita pasal pengurusan warga asing, kemudian Kuala Terengganu sebut pasal IC palsu dan sebagainya. Dari hal IC palsu ni, Tuan Pertua, kita ada 190 kes yang kita kesan yang kemudian kita dakwa di bawah di mahkamah, yang kalau sabit kesalahan tentulah dikenakan penjara dan juga hukuman denda. Dan kita memandang serius memiliki dokumen palsu ini adalah satu kesalahan yang berat, dan itu membawa kepada kemudaratan bila dia menguruskan dalam hal-hal yang selebihnya yang memerlukan kepada dokumen pengenalan diri yang lebih legitimate. Baik. Saya baca detail lagi. Sehingga hari ini rakyat Cina yang memegang pas lawatan sosial dan belum keluar adalah sebanyak 84,817 daripada sejumlah 8,491,653 yang telah masuk sejak Januari 2018. Perkara ini dibangkitkan di Parlimen sekitar tahun 2022 dan Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Hamzah yang kini ahli Parlimen lalu telah mengeluarkan nyataan dia bahawa ianya tidak betul. Saya berharap agar fitnah mengenai 1 poin terpelancong Cina tidak keluar ini dihentikan. Isu ini dimainkan sentimen 3 yang tidak patut berlaku dan boleh menggugat keselamatan dalam negara. Kita mai tahu menyokong kerja. Apa pada anda Pak Ibrahim. Assalamualaikum.